Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abna'it talab wa banatit talibat, as'adallahu awqatakum wa atamanna lakum yawman sa'idan mubaraka wa hayatan tayyibatan fi rawdatil ilm. Ana ustadzukum al-ustadz Abdul Aziz bin Ibrahim. Yasurruni biliqaikum fi hadzal barnamij wa urahhibu bikum jami'a. Wa insyaallah fi hadhihi al-halaqah saaqumu bil munaqashah ma'akum wal musyarakah wal munaqashah ma'akum ma yata'allaq bi مادة اللغة العربية لامتحان الشهادة الثانوية العليا الماليزية STPM. الآن أتصل بلغتنا الماليزية. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah al-jumlah al-Arabiyah wa naw'uha, iaitu jenis ayat bahasa Arab. Okay. Al-jumlah al-Arabiyah, jenis ayat bahasa Arab terbahagi kepada dua bahagian. Sebagaimana maklum, yang pertama al-jumlah al-ismiyah, iaitu ayat namaan. Okay. Yang kedua al-jumlah al-fi'liyah, iaitu ayat kerjaan. Ayat namaan, definisi ayat namaan, hiyallati tabda'u bismin yusammal mubtada' wa yukmilu ma'naha al-khabar. Bermaksud ayat yang dimulai dengan kata nama. Struktur jumlah ismiyah ataupun ayat namaan ialah al-mubtada diikuti oleh khabar. Al-mubtada disebut sebagai subjek dan khabar adalah predikat. Jumlah fi'liyah pula definisinya hiya kullu jumlatin ibtada'at bi fi'lin sawa'an akana al-fi'lu madiyan aw mudhara'an aw amran. Bermaksud ayat yang dimulai dengan kata kerja, sama ada madi, mudhari' atau amar. Struktur jumlah fi'liyah adalah al-fi'lu, kata kerja, diikuti oleh al-fa'il, iaitu pelaku. Yang kedua fi'il, kata kerja, diikuti oleh al-fa'il, pelaku, dan diikuti oleh maf'ulun bih, iaitu yang dilaku. Seterusnya kita kongsikan al-mubtada. Merujuk kepada ayat namaan ataupun al-jumlah al-ismiyah. Kerana strukturnya adalah al-mubtada dan khabar. Al-mubtada dalam bahasa Melayu kita disebut sebagai subjek. Iaitu maudu'ul kalam wa unwanuh, iaitu subjek percakapan. Subjek percakapan. Bentuk-bentuknya, suwaruhu, bentuk-bentuknya, yang pertama isim zahir. Seperti contoh al-ilmu nurun. Bermaksud ilmu adalah cahaya. Perhatikan kepada perkataan yang berwarna merah, al-ilmu, itu merupakan mubtada. Yang kedua isim istifham. Isim istifham, kata nama untuk pertanyaan. Contohnya ma tilka biyaminik, bermaksud apa yang berada, apa itu di sebelah kanan awak. Perhatikan ma di situ.
Ma adalah isim istifham, berfungsi sebagai al-mubtada. Seterusnya ma at-ta'ajjubiyah. Okey, ma at-ta'ajjubiyah contohnya ma ajmalal Quran. Okey. Maksudnya alangkah indahnya Al-Quran. Ma di sini memberi maksud dalam takbir ataupun dalam ayat melahirkan kekaguman, alangkah, alangkah. Ma ta'ajjubiyah. Seterusnya al-masdar al-muawwal. Al-masdar muawwal, okey. Contohnya wa antasumu khairul lakum. Okey, frasa wa antasumu berada pada tempat al-masdar al-muawwal. Okey, maksud ayat ini hendaklah kamu semua berpuasa kerana puasa itu lebih baik untuk kamu. Seterusnya dhamir muttasil, dhamir munfasil, dhamir munfasil. Okey, contohnya ana muallimun. Okey, ana muslimun. Okey. Ana muslimun. Saya merupakan seorang muslim. Okey, perkataan yang berhuruf merah di situ ana. Okey, ana adalah berada pada kedudukan al-mubtada. Seterusnya isim mausul. Okey, isim mausul. Contohnya allazi yuhibbuna nuhibbuh. Allazi yuhibbuna nuhibbuh. Bermaksud orang yang menyayangi kita, kita menyayanginya. Okey. Ataupun allazi yuhibbuna nafdihi. Orang yang menyayangi kita, kita korban, kita rela berkorban untuknya. Okey. Perkataan ataupun allazi di situ merupakan isim mausul berada pada kedudukan mubtada. Seterusnya isim isyarah. Okey, isim isyarah. Contohnya zalika qamarun. Bermaksud itu bulan. Okey, kita tunjukkan bahawa zalika qamarun itu adalah ataupun itu bulan. Okey, zalika itu merupakan isim isyarah. Okey, berfungsi sebagai al-mubtada dalam ayat tersebut. Seterusnya isim syart, isim syarat. Okey, contohnya man yadrus yanjah. Okey, bermaksud siapa yang belajar, okey, nascaya dia akan berjaya. Okey, man di situ merupakan peranti syarat. Man maknanya syarat. Siapa yang belajar, okey, sebagaimana maklum yadrus fa'il mudhari' mesti di situ majzum bis sukun, kena matikan man yadrus. Syarat siapa yang belajar nascaya dia akan berjaya. Okey, seterusnya di sini kita kongsikan pula satu lagi alat ataupun struktur dalam jumlah fi'liyah, iaitu dalam jumlah al-ismiyah, iaitu khabar. Khabar bermaksud predikat, iaitu ma yaktamilu ma'nal jumlah. Okey, bihi yaktamilu ma'nal jumlah. Okey, predikat yang menyempurnakan makna ayat ataupun yang menyempurnakan ayat, yang menyempurnakan maksud khabar sebelum itu. Okey, anwa'uhu, jenis-jenis khabar ialah khabar mufrad. Okey, khabar dalam bentuk satu perkataan. Contohnya al-ilmu nur. Al-ilmu nurun. Bermaksud ilmu itu cahaya. Perhatikan kepada perkataan yang yang berwarna merah. Okey. Nurun itu adalah khabar dalam struktur ayat tersebut. Seterusnya khabar dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat terbahagi kepada dua bahagian. Okay, dua jenis ayat. Yang pertama jumlah ismiyah. Contohnya al-islamu rahmatuhu kabiratun.
Al-Islamu rahmatuhu kabiratun. Bermaksud Islam itu rahmatnya besar. Okey. Dalam ayat tersebut mengandungi ayat. Okey, rahmatuhu kabiratun merupakan ayat, dan ayat itu merupakan ayat namaan ataupun jumlah ismiyah. Seterusnya khabar jumlah fi'liyah. Contohnya al-Islamu yantashir. Bermaksud Islam itu tersebar. Okay, Islam itu tersebar. Okay, perkataan yantashir merupakan fi'il mudhari'. Okay, di dalamnya terkandung fa'il dhamir mustatir. Okay, yantashir itu merupakan mewakili ataupun berada pada tempat jumlah merupakan jumlah fi'liyah. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okay. Seterusnya khabar syibih jumlah. Okay, iaitu separa ayat, dalam bentuk separa ayat. Contohnya, dia juga terbagi kepada dua. Yang pertama zarf, disebut sebagai zarf. Contohnya at-ta'iratu fawqas sahab. Bermaksud kapal terbang itu berada di atas awan. Okey. Syibih jumlah fawqas sahab. Fawqas sahab merupakan separa ayat, khabar dalam bentuk separa ayat. Seterusnya jar wa majrur. Al-ilmu fil kitab. Okay, bermaksud ilmu itu berada di dalam kitab ataupun buku. Okey. Frasa fil kitab merupakan syibih jumlah separa ayat dalam bentuk jar wa majrur. Okey, yang menyempurnakan makna, menyempurnakan maksud al-mubtada sebelumnya. Seterusnya saya kongsikan di sini al-jumlah al-ismiyah. Okey, al-jumlah al-ismiyah. Okey, sebagaimana kita daripada paparan yang kita lihat tadi sebelum ini, kita dapat simpulkan bahawa al-jumlah al-ismiyah itu terdiri daripada strukturnya al-mubtada dan juga khabar. Okey. Al-mubtada. Okey, kita pergi ataupun kita kongsikan yang seterusnya dari segi formula. Al-mubtada, okey, formulanya adalah marfu'. Okey. Dan khabar juga formulanya marfu'. Okey, diharapkan para pelajar sekalian mampu mengaitkan apa yang saya sebutkan ini dengan pembelajaran yang telah lalu. Contohnya, contoh ayat al-mustasyaru mu'tamanun. Bermaksud penasihat itu dipercayai. Al-mustasyar di situ adalah mubtada. Okey, iaitu mubtada marfu' bid-dhammah. Okey, mu'tamanun khabar. Okey, khabar marfu' bid-dhammah. Dari segi formula sama sahaja mubtada dan khabar. Seterusnya contoh yang kedua, as-sadiqani wafiyani. Okey, bermaksud dua orang kawan itu setia. Okey, as-sadiqani mubtada marfu' bil alif. Di situ marfu' bil alif li'annahu mutsanna. Menunjukkan dua, bilangan dua orang kawan itu. Wafiyani khabar marfu' bil alif. Okey, sama sahaja. Okey. Seterusnya, contoh seterusnya al-mu'minuna mutahabuna. Bermaksud orang-orang yang beriman itu saling kasih mengasihi, mutahabuna. Okey. Dari segi struktur ayatnya, al-mu'minuna mubtada marfu' bil waw. Okey, marfu' bil waw li'annahu jama' muzakkar salim. Mutahabuna khabar marfu' bil waw li'annahu jama' muzakkar salim. Seterusnya dikongsikan di sini termasuk dalam jumlah ismiyah juga, iaitu fi'il nasikh.
diikuti oleh mubtada dan juga khabar. Apa itu al-af'al an-nasikhah ataupun fa'il nasikh? Iaitu kana wa akhawatuha. Okey, kana wa akhawatuha, kana dan juga saudara-saudaranya. Seperti asbaha, adha, okey, amsa dan lain-lain. Contohnya, kanal mustasyaru mu'tamanan. Okey, kana itu merupakan fa'il nasikh. Al-mustasyar, okey, yang asalnya adalah mubtada, tapi bila berada selepas kana, al-mustasyar itu adalah isim kana marfu' bid-dhammah. Mu'tamanan khabar kana mansub bil fathah. Okey. Ia juga tergolong di dalam jumlah ismiyah. Seterusnya, contoh mazala sadiqani wafiyaini. Okey, bermaksud sentiasalah dua orang kawan itu kedua-duanya setia. Okey, mazala merupakan fi'lun nasikh, saudara kepada kana. Sadiqani isim mazala marfu' bil alif li'annahu muthanna. Wafiyaini khabar mazala mansub bil ya li'annahu muthanna. Contoh seterusnya, asbahal mu'minuna mutahabina. Okey, asbaha juga merupakan fi'il nasikh, saudara kepada kana. Okey. Jadilah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Okey, al-mu'minuna isim asbaha marfu' bil waw. Mutahabina khabar asbaha mansub bil ya. Seterusnya termasuk dalam jumlah ismiyah juga adalah harfun nasikh. Kalau yang tadi fi'il nasikh, yang ini harfun nasikh, diikuti oleh mubtada dan khabar. Apa itu harfun nasikh? Okay, harfun nasikh ialah inna wa akhawatuha. Saya yakin para pelajar telah mengenali, telah mempelajari al-huruf an-nasikhah ataupun inna wa akhawatuha. Okey, saya ulangi, antara saudara-saudara kepada inna, anna, lakinna, laita, la'alla dan beberapa peranti lagi. Contohnya, contoh ayat, innal mustasyara mu'tamanun. Okey, dari segi formula ataupun kaedahnya hanya lawan kepada kaedah kana wa akhawatuha. Inna al-mustasyara. Al-mustasyara adalah isim inna. Isim inna mansub bil fathah. Mu'tamanun khabar inna marfu' bil dhammah. Contoh yang kedua, laita sadiqani wafiyani. Laita sadiqaini wafiyani. Okey. Mudah-mudahan dua orang kawan itu setia. Okey. Sadiqaini isim laita. Isim laita mansub bil ya li'annahu muthanna. Okey. Wafiyani khabar laita marfu' bid dhammah li'annahu muthanna. Contoh seterusnya, la'allal mu'minuna, la'allal mu'minina mutahabuna. Bermaksud semoga orang-orang mukmin itu saling berkasih sayang. Perkataan al-mu'minina isim la'alla mansub bil ya li'annahu jamak muzakkar salim. Mutahabuna khabar la'alla marfu' bil waw li'annahu jamak muzakkar salim. Okay, di sini saya kongsikan seterusnya. Okay, jumlah ataupun ayat yang kedua iaitu ayat kerjaan. Saya bawa di sini beberapa contoh ataupun variasi contoh ayat kerjaan.
al-jumlah al-fi'liyah. Okey, sebagaimana maklum, struktur jumlah fi'liyah adalah fi'il fa'il ataupun fi'il diikuti oleh fa'il dan juga maf'ulun bih. Okey. Contoh fi'il. Okey, fi'il dan fa'il. Iaitu fi'il yang digunakan hendaklah fi'il lazim. Okey, contoh ayat kharaja Muhammadun. Okey, memberi maksud Muhammad keluar ataupun Muhammad telah keluar. Okay, gabungan ataupun gabungan antara kharaja iaitu fa'il dan Muhammadun fa'il itu sudah cukup untuk pembinaan jumlah mufidah ataupun ayat yang lengkap. Okay, contoh fa'il mudhari' yakhruju Muhammadun. Okay. Contoh muannas, okay, ayat yang menceritakan muannas, kharajat Fatimatu. Fa'il madhi kharajat Fatimatu. Okey, seterusnya fa'il mudhari' takhruju Fatimatu. Okey, seterusnya contoh fa'il fa'il al-maf'ulun bih. Fa'il yang digunakan dipanggil al-fi'lul muta'addi, ya. Iaitu fa'il ataupun kata kerja yang memerlukan kepada maf'ulun bih. Contoh qara'a Zaidun. Qara'a Zaidun al-kitab. Okey. Qara'a Zaidun al-kitab. Okey, maknanya telah membaca ataupun Zaid telah membaca buku. Kalau fi'il mudhari' yaqra'u Zaidun al-kitab. Okey. Muannas qara'at Fatimatu al-kitaba. Okey. Fi'il mudhari' taqra'u at-talibatu al-kitaba. Okey. Seterusnya fi'il dan naib fa'il. Okey, fi'il dan naib fa'il. Okey. Seperti contoh duriba. Bila kita guna fi'il, dipanggil fi'il mabni lil majhul. Duriba al-mujrimu. Dipukul. Okey, dipukul penjenayah itu. Al-mujrimu penjenayah. Al-mujrimu berada pada kedudukan naib fa'il. Sebab ayat itu tidak ada fa'il. Okay. Quri'a al-kitabu. Okay. Quri'a al-kitabu. Dibaca buku itu. Dibaca buku itu. Al-kitabu naib fa'il. Okay. Naib fa'il. Untuk makluman, naib fa'il juga berada pada formula marfu'. Okay. Marfu'. Al-kitabu. Seterusnya, contoh yang ketiga, quri'at al-jaridatu. Okay, dibaca surat khabar itu. Okay, kenapa dia digunakan fa'il mudhari' dengan quri'at? Sebabnya al-jaridatu adalah kalimah muannas. Quri'at. Okay, dibaca surat khabar itu. Okay, seterusnya. Okay. Sambungan daripada variasi contoh ayat kerjaan. Okey, misalnya di sini yang seterusnya itu fa'il fa'il di mana fa'ilnya dalam bentuk musanna, dua. Dua. Okey, contohnya kharaja Muhammadani. Maknanya keluar dua orang Muhammad ataupun dua orang Muhammad itu telah keluar. Okey, fa'il mudhari' yakhruju Muhammadani. Okey. Seterusnya muannas, ayat muannas kharajat Fatimatani. Kharajat Fatimatani. Okey. Fa'il mudhari' takhruju Fatimatani. Okey, bagi struktur fa'il dan maf'ulun bih, qara'a Zaidani musanna, qara'a Zaidani al-kitaba. Mana dua orang Zaid telah ataupun membaca al-kitab buku. Yaqra'u Zaidani al-kitaba. Fi'il mudhari'. Okay, bagi contoh ayat muannas qara'at. Okay, qara'at at-talibatani al-kitaba. Okay. Fi'il mudhari' taqra'u at-talibatani al-kitaba. Okay. Seterusnya contoh fa'il dan naib fa'il. Duriba al-mujrimani. Okay. Contoh seterusnya
quri'a al-kitabani. Dibaca dua buku itu. Okey, quri'at al-jaridatani. Dibaca dua surat khabar itu. Okey, contoh yang seterusnya, contoh jamak, jamak ataupun kata jamak. Fa'ilnya jamak. Kharaja, okey, kharaja Muhammaduna. Fa'il mudhari' yakhruju Muhammaduna. Maknanya Muhammad, ramai Muhammad. Muhammad itu telah keluar. Kalau yakhruju sedang keluar Muhammad itu. Okey, muannas kharajat Fatimat. Kharajat Fatimatu. Okey, kalau fa'il mudhari' takhruju Fatimatu. Okey. Bagi struktur fa'il dan maf'ulun bih. Okey, contoh qara'a Zaiduna al-kitaba. Telah membaca. Ini semua Zaid. Yang namanya Zaid, ramai. Telah membaca Zaid itu. Okey, Zaid ni ramai, dia jamak. Al-kitaba. Okey, contoh jumlah fi'il mudhari' yaqra'u Zaiduna al-kitaba. Begitu juga pada ayat muannas qara'at, at-talibat, qara'at at-talibatu al-kitaba. Fi'il mudhari' taqra'u at-talibat, taqra'u at-talibatu al-kitaba. Bagi fi'il dan naib fa'il, duriba al-mujrimuna. Duriba al-mujrimuna. Mujrimuna itu adalah jamak. Maknanya ramai. Penjenayah-penjenayah itu dipukul. Quri'at al-kutubu. Dibaca buku-buku itu. Kutub jamak, kata jamak pada mufradnya kitab. Kitabun kutub. Jamak yang tidak berakal, maka kita guna fa'il quri'at untuk mufrad muannas. Akhir sekali quri'at al-jaraidu. Al-jaraidu juga jamak taksir bagi al-jaridah. Yang juga adalah muannas. Jadi kita guna fa'il quri'at al-jaraidu. Okey, di sini saya bawakan, kita kongsikan contoh-contoh soalan peringkat STPM. Okey. Soalan contoh yang pertama, soalan berbunyi, hawil al-jumalal ismiyata al-atiyata ila al-jumalil fi'liyati ma'a taghyirin ma yalzam. Okey. Maksudnya hawil. Diharapkan para pelajar telah menguasai peranti arahan soalan. Hawil bermaksud tukarkan ayat-ayat namaan berikut kepada ayat-ayat kerjaan dan ataupun bersama-sama diubah apa yang perlu diubah. Contoh ayat yang diberi ataupun soalan ayat-ayatnya ialah al-haflatu ar-ra'i'atu fi hadhil kulliyati tu'qadu fi akhiril faslid dirasi. Yang kedua, al-lajnatul khassatu litanfidhi hadzal masyru' mukawwanatun minal aba' wal mudarrisin. Yang ketiga, at-tullabu yaqumuna bitanzifil fasli fi sabah. Yang keempat, al-bintani as-salihatani ata'ata awamira walidayhima. Ayat yang kelima, Zaidun wa Fatimatu yantadhirani al-utubisa ataupun al-utubis. Sekarang kita tengok contoh jawapan. Saya yakin bahawa pelajar-pelajar sekalian maklum bahawa untuk menjawab soalan ini, para pelajar hendaklah menguasai sebaik mungkin struktur jumlah ismiyah ataupun ayat namaan dan juga jumlah fi'liyah, struktur ayat kerjaan. Contoh yang pertama, tuqadu. Maknanya kita kena meletakkan fi'il di hadapan, jadikan fi'il di hadapan.
tu'qadu al-haflatu ar-ra'i'atu fi hadhil kulliyati fi akhiril fasli ad-dirasi. Okay, maksudnya diadakan satu perayaan yang meriah dalam kuliah ini pada akhir semester pengajian. Yang kedua, okay, tatakawwanu. Kalau kita lihat pada soalan tadi, dia guna perkataan mukawwanatun. Kita tukar kepada fi'il. Tatakawwanu al-lajnatu al-khassatu litanfizi hadzal masyru' min al-aba' wal mudarrisin. Okay, maknanya terdiri, ya. Tatakawwanu terdiri. Lajnah, yakni lajnah ataupun kita kata jawatan kuasa ataupun biro. Biro khas. Terdiri biro khas itu biro khas untuk melaksanakan litanfiz, untuk melaksanakan hadzal masyru', projek ini daripada ibu bapa dan para guru. Jawapan yang ketiga, yaqumu. Kalau dalam soalan jumlah ismiyah at-tullabu yaqumuna. Bila jadi jumlah ayat kerjaan, ayat jumlah fi'liyah, dia berubah menjadi yaqumu sahaja. Yaqumut tullabu bitanzif al-fasli fi sabah. Okay, para pelajar membersihkan kelas pada waktu pagi. Yang keempat, ata'at al-bintani as-salihatani awamira walidaihima. Okay, daripada perkataan ata'ata, sebabnya al-bintani ata'atani dalam ayat jumlah ismiyah. Dalam jumlah fi'liyah dia ditukar kepada mufrad sahaja, ata'at. Maknanya mentaati kedua anak perempuan, kedua anak perempuan yang soleh itu perintah kedua ibu bapanya. Yang kelima, yantaziru Zaidun wa Fatimatu al-utubis. Maknanya bermaksud menanti, menunggu Zaid dan Fatimah bas. Okey. Seterusnya, contoh soalan yang seterusnya, juga menggunakan peranti hawil. Hawil al-jumal al-fi'liyah al-atiyah ila al-jumal al-ismiyah. Ma'a taghyirin ma yalzam. Kalau tadi hawil, tukarkan jumlah fi'liyah ismiyah kepada fi'liyah. Yang ini tukarkan jumlah fi'liyah. Ayat semua yang diberi, ayat yang diberi di bawah itu adalah jumlah fi'liyah. Diminta para pelajar menukarkannya kepada jumlah ismiyah ataupun ayat namaan. Ayat-ayatnya, pertama, ijtahada tullabu Malaysia fi talabil ilmi. Yang kedua, ada walidana min adai manasikil hajj. Yang ketiga, ijtama'at al-amilatu fi qa'atil masna'. Yang keempat, la usalli illa fil masjid. Yang kelima, hal yuhibbul muslimuna ikhwanahum. Itu soalan. Sekarang kita tengok jawapan yang diberikan. Ini jawapan dalam bentuk ayat namaan. Yang pertama, tullabu Malaysia ijtahadu fi talabil ilmi. Perhatikan perkataan yang berhuruf merah, fi'il itu ditukar, perbezaan fi'il, penggunaan fi'il dalam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tullabu Malaysia, pelajar-pelajar Malaysia rajin dalam menuntut ilmu. Yang kedua, walidana ada min adai manasikil hajj. Kedua ibu bapa kami telah kembali daripada menunaikan ibadat haji. Ada, sebab dua orang. Seterusnya al-amilat. Al-amilat, jamak muannas salim. Jadi al-amilat ijtama'na, dhamir khunna. Para pekerja itu berkumpul di dalam dalam qa'atil masna', dewan kilang. Masna' mana kilang. Seterusnya, ana la usalli illa fil masjid. Ana adalah dhamir, isim dhamir. Saya tidak bersembahyang kecuali di masjid. Contoh jawapan yang kelima,
halil muslimuna yuhibbuna ikhwanahum. Hal al-muslimuna yuhibbuna, sebabnya jamak. Muslimuna itu jamak, kita kena guna yuhibbuna ikhwanahum. Okey. Seterusnya, contoh yang ketiga, contoh soalan yang ketiga. Okey, soalan-soalan ini dipetik daripada contoh-contoh soalan ramalan, soalan peperiksaan, percubaan, dan juga sebahagian daripada peperiksaan yang STPM sebelum ini. Okay, arahan di sini istakhrij, bermaksud keluarkan, minal faqratil atiyah, daripada perenggan berikut. Daripada perenggan berikut, mubtada'an muakharan, mubtada' muakhar. Okey. Okey, kita kaitkan daripada penjelasan tadi ataupun yang kita telah faham, bila kita menyebut ayat namaan, okey, di situ adanya kita secara langsung kita mempelajari mubtada, kita mempelajari khabar, kan. Di sini dia minta kita keluarkan al-mubtada muakhar wa khabaran jumlatan, dan khabar jumlah. Okey, wa khabaran mufradan, dan khabar mufrad, wa maf'ulan bih, dan maf'ulun bih, wa fa'ilan, dan keluar dan juga fa'il, maf'ulun bih dan fa'il. Okey, perenggan ataupun petikan yang diberi, yuwajihu fil waqtil hali al-muslimuna tahaddiyatin adidatan siyasiyan wajtimaiyan waqtisadiyan wa ma ila dhalik. Fahum munhamikuna fi ijadil hululil munasibati litaghallubi ala tilka tahaddiyati. Wa fi anfusi kathirina minhum i'tiqadun bi anna al-hululal munasibati ta'ti min ad-duwalil gharbiyyati al-mutaqaddimati ma'a anna al-islama قد جاء بكل ما يحتاجون إليه لضمان السعادة في الدارين فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. Okay. Kita perhatikan perkataan ataupun yang perkataan yang kita boleh keluarkan sebagai jawapan, okey, untuk paparan seterusnya. Okey. Para pelajar sekalian boleh perhatikan kepada perkataan yang berwarna. Okey. Itulah perkataan-perkataan yang merupakan jawapan. Okey, yuwajihu fil waqtil hadir, maknanya menghadapi, maksud petikan ini menghadapi pada masa sekarang ini umat Islam. Umat Islam menghadapi tahaddiyatin, cabaran-cabaran yang banyak. Sama ada dalam politik, wajtimaiyan, dalam sosial, okey, iktisadian, dalam ekonomi, wa ma ila zalik, dan lain-lain lagi. Fahun munhamikuna, mereka mengambil berat fi ijad, untuk mewujudkan al-hulul, penyelesaian, al-munasibah, yang sesuai, litaghalub, untuk mengatasi ala tilka tahaddiyat, cabaran-cabaran itu. Wa fi anfusi kathirin, di dalam diri ramai dalam kalangan mereka, iaitu umat Islam itu, i'tiqadun, keyakinan, yakin, bi annal hululal munasibati, bahawa penyelesaian yang sesuai, ta'ti minad duwalil gharbiyah, datang daripada negara-negara barat, al-mutaqaddimah, yang maju, ma'a annal islami, sedangkan agama Islam, qad ja'a, telah datang, bikulli ma yahtajuna, datang membawa apa yang mereka perlukan, yahtajuna ilaih lidhamanis sa'adah, untuk menjamin kebahagiaan fid daraini, di dunia dan akhirat. Fal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Okey, perkataan, saya baca perkataan yang berwarna itu, al-muslimun tahaddiyat munhamikuna i'tiqad dan ya'lu. Okey. Cuba tengok jawapan dengan lebih spesifik yang sepatutnya
pelajar terjemahkan dalam kertas jawapan. Okay, soalan jenis ini pelajar disarankan menjawab dalam bentuk jadual, bentuk kolom. Okey. Macam apa, rakam, bilangan, kalimah, mauqi'ul i'rab. Yang pertama al-muslimuna. Mauqi'ul i'rabnya ialah fa'il. Tahaddiyat, mauqi'ul i'rabnya ialah maf'ulun bih. Yang ketiga munhamikuna, mauqi'ul i'rabnya ialah khabar mufrad. Yang keempat i'tiqadun, mauqi'ul i'rabnya adalah mubtada muakhar. Dan akhir sekali kalimah ya'lu, mauqi'ul i'rabnya adalah khabar jumlah. Okey, saya rasa setakat ini dahulu perkongsian kita untuk kali ini. Semoga ia bermanfaat dan sehingga berjumpa lagi. Syukran jazilan ala husnil musyarakah hatta naltaqi fi halaqatin qadimah. Astaudi'ukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.